الحمد لله ثم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا. اللهم يسر لنا ولا تعسر علينا. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. أما بعد، alhamdulillah muslimin muslimat yang dikasihi Allah Ta'ala, pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala kita menyambung kembali dalam memahami ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terutamanya dalam surah Yasin ini. Kita masih lagi tafsirkan dan menjelaskan surah Yasin ini, masih lagi dalam ayat 54. فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. Ketika mana Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah masing-masing pada hari itu, yakni pada mahsyar itu, pada hari perhimpunan itu, masing-masing melupakan kepada keluarganya. Dia lupa kat keluarga dia. Ni Aisyah, isteri tercinta Nabi, bertanya kepada Nabi, adakah keluarganya dilupai pada hari itu? Nabi kata ya. Yang menyebabkan orang itu lupa kepada keluarganya tiga keadaan. Tiga keadaan yang menyebabkan dia lupa kepada keluarganya. Pertama, ketika mana dia membaca suratan amalan dia. Ketika mana dia dapat suratan amalan, dia baca, dia pendek buku amalan dia semasa di dunia dahulu ni. Dia pendek, dia baca, dia pendek, dia baca. Dia tak tanya kat siapa dah kata tu. Dia tanya nasib dia tanya. Ini keadaan yang pertama kata Nabi SAW. Dia tak tanya kat siapa. No, kenapa dia sibuk tengok ni, dia baca apa ni suratan catatan amalan-amalan dia ketika mana di dunia dahulu. Itu yang pertama. Yang keduanya kata Nabi, bila mana amalannya itu ditimbang. Itu kan kita bincang itu, bahawa manusia tu semuanya dihalau ataupun himpunkan di mizan. Ketika mana amalan itu ditimbang di mizan, dia fokus, dia tengok nasib dia macam mana. Dia tak tengok kat siapa dah. Dia teringat ni, macam mana timbangan amalan ni, berat ke ringan ke, berat lebih ke, berat jahat ke. Dia dah masyghul macam tu. Ini kata Nabi, bila keadaan macam ni dia tak tengok kat siapa. Sebab Allah Ta'ala sebut orang yang berat amalannya maka tempat hidupnya bahagia. Orang yang ringan amalannya tempat hidupnya celaka. Wal'iyadzubillah. Dia takut nak tu. Yang ketiganya kata Nabi, dia tak teringat kat siapa dah, kat keluarga dia, kat siapa, kat kawan rakan pun. Ketika mana dia melintasi titis sirat. Ini tiga keadaan yang menyebabkan seseorang itu tidak teringat kat siapa-siapa dah, melainkan diri dia, ini kata Nabi. Itu dia.
selepas daripada seseorang itu membaca suratan amalannya, dia halau, diperamat mereka itu untuk melalui titi sirat. Itu dia. No? Ni semua kena lalu titi sirat. Ini merupakan perjalanan yang terakhir lah, no? Perjalanan yang terakhir yang menentukan sama ada orang itu bahagia atau sebaliknya. Sirat ni adalah keputusan yang terakhir. Itu dia. No? Macam mana keadaan sirat itu? Seperti mana yang diceritakan bahawa titi sirat itu, no? Dia terbentang di atas api neraka. Dia lentang atas api neraka Jahannam. Itu dia, no? Halus. No? Halus dia punya apa, titi dia pada pandangan setengah manusia. Dia tengok halus dan tajam macam mata pedang. Macam mana ni nak lintas atas titi yang halus macam mata pedang? Sekejauh. Tengok titi tu pun dah seriau lah. Macam mana dia lepas ke tak lepas ni? Macam mana ni? Tu dia. Lepas tu, bila dah manusia tu melalui titi itu, ada pula malaikat-malaikat yang duduk kiri kanan tu, dia duduk kira nak cakok. Dia cakok tu nak tarik turun dalam neraka. Siapa yang terkena cakok malaikat ni, terlepas jatuh dalam api neraka. Ini. Jadi ini gangguan-gangguan sewaktu mana nak melalui titi sirat. Inilah keadaan yang dikatakan titi sirat itu. Jadi ini pun tengok keadaan amalan seseorang lah. Jadi berapa lama perjalanan orang yang nak melepasi titi sirat ni? Berapa lama? 3,000 tahun. 3,000 tahun nak melepasi titi sirat. 1,000 tahun ketika naik, 1,000 tahun ketika turun dan mendatang. Jadi 3,000 tahun. Ini perjalanan mengambil masa untuk nak melintasi titi sirat. Itu dia. Bukan takat itu saja, bukan kata perjalanan tu jauh, masa tu jauh, lama. Bahkan orang yang melalui titi sirat ini akan dipersoalkan. Ada lagi soalan-soalan. Allahu Akbar. Masya Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Ditanya lagi itu. Semasa di sirat itu 7 soalan diajukan kepada orang-orang yang lalu titi sirat itu. Pertamanya apa dia? Pertamanya ditanya tentang iman, tentang kepercayaan. Ini iman. Itu soalan yang pertama yang akan ditanya kepada orang yang melintasi sirat ini. Apa benar kamu beriman? Kamu percaya? Semasa dulu Nabi bagi tahu kepada kamu tentang benda-benda gaib, tentang sirat khususnya. Kamu percaya tak? Itu dia. Kalau dulu kita tak percaya, Jahannam hari itu. Kalau kita berjaya di dunia itu, selamatlah hari itu. Dia akan tanya tentang iman seseorang itu. Yang keduanya, soalan yang kedua yang akan ditanya iaitu tentang sembahyang. Sembahyang. Lepas tu dia bukan sembahyang, yang kaitan dengan sembahyang, syarat dan rukunnya. Syarat sembahyang ni apa? Itu dia. Rukun sembahyang ni apa? Apa itu rukun sembahyang? Apa itu syarat sembahyang? Itu yang kita dok mengaji itu. Yang kita dok mengaji kita fardu ain itu. Ilmu fardu ain ni semua orang Islam ni kena mengaji ilmu fardu ain. Bukan kena faham, kena mengaji. Faham cerita lain. Tak semua orang mengaji dia faham. Tapi kalau dia tak mengaji, tentu dia tak faham, lagi tak faham. Tuntutan kepada orang Islam ni belajar. Bukan dipaksa kita faham. Yang dipaksa kita belajar. Yang nak memahamkan kita ni Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala tak bagi faham, tak faham lagi kita.
subhanak, maha sucimu, la ilma lana, kami tak ada ilmu, illa, melainkan ma'allamtana, apa yang engkau ajar kami, apa yang engkau beri faham kepada kami, itu saja yang kami dapat. Tanya tentang sembahyang, syarat rukun dia, ini kita kena jelas. Tak ada syarat, tak ikut syarat, tak sah sembahyang. Tinggal rukun, tak sah sembahyang. Ini nak kena faham. Jadi kita kena rujuk baliklah kepada fardhu ain. Apa itu syarat, apa itu rukun sembahyang. Itu soalan yang kedua. Soalan ketiga akan tanya tentang zakat. Zakat ni mana? Orang-orang yang ada kemampuan, adakah dia menunaikan zakat dengan sempurnanya? Allah minta zakat itu untuk diagihkan kepada asnaf, kepada 8 asnaf. Adakah kita telah melaksanakannya? Adakah kita telah menyempurnakan zakat itu? Soalan yang keempat akan ditanya tentang puasa kita. Ni tengah istirahat ni tanya puasa kita macam mana. Puasa kita ni puasa macam mana? Puasa untuk Allah ke puasa untuk siapa? Kan? Puasa untuk Allah. As-shaum likulli amalin likulli amal ibn Adam lahu illa as-shaum. Illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzi bi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan anak Adam ni untuk dia, kecuali puasa, kata Nabi. Illa as-shaum fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah. Fa innahu fa inna li wa ana ajzi bi, dan aku yang akan membalasnya. Ini puasa ni untuk Allah, bukan untuk kita. Begitu besarnya puasa ni. Jadi betul kan kita puasa ni untuk Allah, itu akan ditanya esok. Soalan yang kelima iaitu haji. Macam mana haji ni? Ini kemuncak bagi amalan. Adakah sempurna haji yang kita buat tu, atau haji macam mana? Haji ni, haji yang Allah terima ni haji mabrur saja. Haji mabrur. Kalau umrah dipanggil mabrurah. Dan Nabi kata orang yang mendapat haji mabrur ini selayaknya syurga untuk dia. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'u ila al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan melainkan syurga untuk dia. Adakah semua orang mendapat haji mabrur? Ini bukan mudah. Jadi kita nak kena belajar betul-betul lah. Nak kena sucikan diri betul-betul lah. Sebelum kita nak pergi mengerjakan haji. Tidak duit habis gitu aja. Habis duit, habis masa, penat badan. Tak dapat apa. Ni nanya. Ini kita nak kena kursus betul-betul. Sebab tu hari ni haji orang kursus tu belajar lah. Ataupun nak peringat balik, kalau dia bisa belajar dulu, dia bisa mengaji kitab fiqh bab ibadat, bab haji yang lain tu bab haji lah. Ibadat ni yang paling lahir ialah haji, yang paling awal ialah bersuci, taharah, yang paling akhir ialah haji. Dia lama dah mengaji, maka dia ikut kursus balik untuk memperingati balik. Kok dia lupa. Supaya haji yang dia buat itu benar-benar bagus. Haji yang wajib ni sekali saja pun. Macam umrah sekali saja wajib pun. Kan? Sekali saja. 2 kali ni sunat lah, bukan wajib lah. Yang pertama yang wajib ni sekali saja. Tu kalau kita boleh pergi haji ni, buat betul-betul ya. Buat betul-betul. Yang keenam, soalan yang keenam yang akan tanya iaitu tentang wuduknya, ayat sembahyangnya. Adakah dia mengambil ayat sembahyang itu mengikut seperti mana yang dikehendaki? Betul-betul dia ambil. Dia faham penggunaan ayat itu, dia faham mana sunat dia, mana wajibnya, dia faham macam mana cara basuhannya, dia tahu berkaitan dengan wuduk, supaya wuduknya itu sempurna, ia akan
membawa kepada kesempurnaan sembahyang. Dan yang ketujuh, yang keenam tadi ada sikit lagi, wuduk dan mandi wajib. Dua-dua dia katanya, wuduk dan mandi wajib. Mandi wajib betul ya tak betul ya ni? Mandi wajib ni, mandi wajib ni kita tahulah, iaitu orang yang berhadas besar. Macam mana etika atau cara mandi hadas hadas besar ni? Adakah mandi macam biasa? Oh, dia tak mandi macam biasa. Dia mandi ada cara dia. Yang terbaik kata Nabi, sebelum kita nak mandi hadas itu, kita basuh dulu segala kekotoran, bukan najis, kekotoran yang ada, kan? Lepas tu kita ambil air sembahyang. Lepas tu kita niat ketika mana kita membuat jurusan yang pertama tu. Dan kita mandilah sehingga meratai air seluruh badan kita. Kalau tak sempurna mandi wajib ni, wasak. Bila tak sempurna mandi wajib, tak sempurna lah suci kita. Macam mana nak sembahyang? Sebab betul lah orang yang mandi wajib tak payah ambil sembahyang lah. Kalau betul-betul dia mandi betul-betul, dia tak payah ambil sembahyang lah, memandai dengan mandi wajib saja. Jadi mana ada kaitan di antara sembahyang wuduk dengan mandi wajib ni. Dia hak tular lah. Hak tular. Dan yang ketujuh yang akan ditanya ketika mana melintas sirat, iaitulah kezaliman dia terhadap makhluk ini. Sesama manusia ni, sesama makhluk, dia buat zalim tak? Inilah soalan-soalan yang akan ditanya ketika mana disirat. Muslimin hadirin yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan manusia yang pertama yang akan melintasi titis sirat. Nabi bukan nadu kutu. Nabi bukan pikul lain, bukan ada jalan VIP. Nabi tak payah pikul tu. Nabi orang pertama yang akan melintasi sirat. Macam mana Nabi orang yang pertama yang akan masuk syurga. Nabi orang pertama. Nabi akan melintasi sirat. Kan? Ketika mana Nabi lintas sirat itu, malaikat bawa mai bagi panji-panji, bendera dekat Nabi. Kan? Ni bawa bendera, bawa panji-panji. Di mana di atas bendera itu ada panji-panji itu tertulis di panji itu perkataan Bismillahirrahmanirrahim, dan tertulis perkataan Alhamdulillahirabbil alamin, dan tulis perkataan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di panji itu ada 3 tulisan ini. Pertamanya Bismillahirrahmanirrahim, yang keduanya Alhamdulillahirabbil alamin, yang ketiganya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dia. Ada 3 tulisan ini di atas panji-panji itu. Dan pada ketika itulah Nabi SAW, ketika mana Nabi berada di atas sirat itu, Nabi berdoa. Apa doa Nabi? Allahumma sallim ummati. Allah, tengok tu. Allahumma sallim ummati. Apa maksudnya? Wahai Tuhanku, Allahumma, wahai Tuhanku, sallim, selamatkanlah ummati, semua umatku. Itu dia. Ini yang kata Nabi kita ni. Nabi tak kata selamatkanlah keluarga aku, selamatkanlah bangsa aku, tak. Nabi kata umatku. Itu yang dikatakan Nabi kita ni, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita nak dapat status, kita nak dapat pengiktirafan sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita janganlah terbatal sebagai umat dia. Jangan terbatal lesen kita sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan Nabi tak mengaku umat. Di antaranya hadis yang kita dengar selalu, yang Nabi tak mengaku umat ialah orang yang suka menipu. Orang yang suka menipu, bohong. Ini
Nabi jelas-jelas menyebut laisa minna man ghasyana. Bukanlah di kalangan umat kami mereka yang menipu kami. Nabi tak ajak umat dia menipu. Itu dia antara hadis lah yang Nabi tidak mengaku umat. Ini kita takut. Sebab itulah kita ni risau ni kita ni. Sebab umat Muhammad ni banyak, ramai kan. Dalam ramai-ramai itu ada kita ni terlekat. Kita ni termasuk dalam umat tu. Ini yang kita risau. Kalau tu bagaimana nak pastikan bahawa kita ni confirm jadi umat Muhammad? Macam mana kita nak pastikan? Yang pertamanya mestilah kita banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak salawat kepada Nabi. Yang keduanya kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita mengajak orang lain untuk sama-sama menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita amal, lepas tu kita ajak orang lain. Kita ajak orang lain mai sama-sama kita menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi dah di akhir-akhir zaman macam kita berada hari ini. Sunnah Nabi ni semakin terabai, semakin dilupakan. Sunnah-sunnah dalam semayang, sunnah-sunnah dalam baca Quran, sunnah-sunnah dalam zikir banyak. Yang kita terabai. Banyak sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni yang apa? Sebenarnya sunnah ni maknanya yang kita patut ikutlah. Ada sunnah yang kita tak ikut. Ada juga sunnah Nabi yang kita tak ikut. Tak semua sunnah Nabi ataupun perbuatan Nabi kita kena ikut. Tak. Contohnya Nabi kahwin lebih berempat, kita tak boleh ikut. Waktu contoh Nabi bini dia ada 11 orang, tak boleh kita ikut dia. Itu sunnah? Ada. Itu khusus untuk Nabi saja. Itu contoh. Jadi yang lain-lain yang boleh kita ikut ni kita amal. Walaupun satu sunnah saja. Satu sunnah saja apa dia? Iaitu siwak, kita mengamalkan siwak. Apa dia? Iaitu kita bersugi, iaitu kita membersihkan mulut kita dengan cara bersugi. Membersihkan mulut kita. Itu satu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi doa kepada kita, Allahumma sallim ummati. Dan semua nabi-nabi itu berada di bawah panji-panji itu. Semua nabi-nabi lain, Adam, Idris sampailah kepada Nabi Isa, semuanya duduk belakang Nabi macam tu. Nabi jadi ketua. Itu dia. Nabi mengepalai dalam rombongan itu. Nabi dan para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Lalu para malaikat membawa pakaian kebesaran, bawa mai borak, iaitu apa dia? Tunggangan, borak kenderaan yang laju, yang paling laju pun borak bakul, dan bawa mai mahkota untuk dipakaikan kepada para nabi alaihi wassalam. Kemudian nak menceritakan lagi bagaimana keadaan di mahsyar ini. Nak ceritakan lagi. Ni nak cerita setiap makhluk ini dia akan ada ketua dia. Ketika mana kita di mahsyar ni, kita nak ikut siapa? Kita ada ketua kita. Sudah pastilah ketua kita yang pertama ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah pastilah. Tapi dia ada pecahan-pecahan lagi yang akan mengikuti ketua-ketua itu ketika mana di yaumul mahsyar nanti. Seperti mana yang dijelaskan tentang apa? Pertanyaan malaikat. Malaikat bertanya, malaikat bertanya, siapa yang mula-mula masuk Islam? Malaikat tanya. Lalu dijawab Abu Bakar radhiyallahu anhu. Orang lelaki yang mula-mula memeluk Islam ialah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi kita tahu cerita Abu Bakar ni, dia ni selain daripada Pak Mentua, dia juga sahabat Nabi yang paling setia, sahabat yang paling dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
orang yang mula-mula beriman dengan Nabi, orang yang menemani Nabi ketika mana Nabi dalam kesepian, Nabi dalam tekanan. Ini Allah Ta'ala rakam dalam Al-Quran. Idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ketika mana mereka berdua berada dalam gua Thur. Gua Thur mana? Gua Thur. Ketika mana berkatalah seorang kepada sahabatnya, la tahzan. Berkata seorang kepada sahabatnya itu, Nabi katakan, Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih. Jangan bersedih wahai Abu Bakar. Inna Allaha ma'ana. Allah bersama kita. Itu dia. Nabi ini sangat kasih kepada Abu Bakar. Sangat kasih kepada Abu Bakar. Sebab itulah di penghujung hayat baginda, ketika mana Nabi dalam keadaan nazak, keadaan Nabi sakit, Nabi telah mengisyaratkan, Nabi telah mengarahkan Abu Bakar supaya mengimamkan sembahyang waktu. Nabi sakit lebih kurang dalam 4 bulan, 5 bulan gitu Nabi sakit. Ketika itulah Nabi minta Abu Bakar untuk mengimamkan sembahyang. Ini memberi isyarat bahawasanya orang yang akan memegang tampuk pemerintahan sebagai khalifah lepas daripada Nabi SAW iaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu dia. Yang Nabi sifatkan Abu Bakar ni, iman Abu Bakar ni, kalau ditimbang dengan iman segala orang yang beriman ini, berat lagi iman Abu Bakar. Itu dia hebatnya Abu Bakar. Iman dia tu timbang dua sebelah apa? Sebelah timbangan. Sebelah lagi semua orang beriman ditimbang. Nabi kata berat lagi iman Abu Bakar. Tu dia punya hebatnya Abu Bakar. Maka inilah yang dia dipanggil oleh malaikat. Siapa yang mula beriman, mula masuk Islam, siapa dia? Abu Bakar kata labbaik. Bila malaikat tanya, malaikat jawab, ana Abu Bakar, saya Abu Bakar jawab labbaik. Labbaik ni apa dia? Ya, saya lah. Lalu diberi kepadanya panji. Dia bagi kepada dia macam Allah tadi, bagi dia apa? Dia bagi panji, bendera. Bendera ni lambang apa? Lambang kebesaran. Lalu bila dipegang dia panji itu, maka orang yang akan mengikut di belakang dia itu siapa dia? Iaitulah muhajirin. Orang-orang yang berhijrah. Jadi orang yang meninggalkan kota Mekah pergi ke Madinah, ini orang muhajirin. Mereka ini akan berada di belakang Abu Bakar. Siapa lagi? Siddiqin. Siddiq, apa dia? Iaitu orang yang membenarkan apa yang benar. Siddiq ni gelaran bagi Nabi apa? Gelaran Nabi gelar apa? Abu Bakar Siddiq. Rasulullah yang gelar As-Siddiq tu. Pasal apa Nabi? Kenapa Nabi gelar Abu Bakar Siddiq? Sebab ni orang tanya Abu Bakar, hang percaya ke kat Muhammad ni? Dia kata kalau kita Muhammad ni, dia cerita apa semua percaya. Tak ada ragu, tidak sikit meragukan dia. Cerita ni pasal Mi'raj tu, Nabi naik ke langit tu. Dia pun baru-baru tanya Abu Bakar macam mana. Kalau Muhammad yang cerita, tidak sedikit meragukan aku. Maka Nabi gelar dia As-Siddiq. As-Siddiq ini yang sangat membenarkan Nabi. Maka orang-orang yang membenarkan seperti benar Abu Bakar ini akan bersama dengan Abu Bakar. Pergi mana? Masuk syurga. Itu yang pertama. Kemudian malaikat tanya lagi. Malaikat tanya siapa yang tolong Islam? Tapi tadi siapa yang mula masuk Islam? Yang kedua, siapa yang tolong Islam? Jawab Sayyidina Umar, labbaik. Saya. Itu dalam masyarakat cerita ni. Saya. Maka diberi panji-panji kepada dia. Diberi panji kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Lalu orang-orang yang adil, orang yang suruh buat ibadah dan orang yang mencegah kemungkaran, maka mereka bersama dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni dia digelar Al-Faruq.
Yang gelar Al-Faruq ni Nabi juga gelar dia. Nah, Faruq. Faruq ni apa dia? Orang dia orang nama Faruq. Faruq ni ada pada mana farqun. Mana dia membezakan. Dia sangat dia sangat mengasih, sangat menjelaskan mana yang hak, mana yang batil. Itu tafaruq tu. Kalau yang hak tu dia beritahu ini hak. Kalau batil ini batil. Dia sangat membezakan mana yang hak, mana yang batil. Maka dia digelar Faruq. Tu Umar Al-Faruq. Maka orang yang berperangai macam tu, yang menegakkan yang hak dan menumbangkan yang batil ini, maka mereka akan bersama dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk syurga. Kemudian malaikat tanya lagi, siapa yang keluar untuk perang sabil? Siapa yang keluar untuk perang sabilillah? Perang dengan orang kafir yang menentang kafir untuk menegakkan Islam. Jawab Sayyidina Osman, labbaik. Labbaik ni, perkataan labbaik ni na'am lah. Tapi bahasa Arab bila kata labbaik ni dia lebih halus daripada na'am. Kalau macam mak kita panggil mat, ya, ya na'am ni ya. Tapi kalau kata labbaik dia lebih halus daripada ya. Nak kata guna. Ini tak ada bersama tak ada bahasa Arabnya. Dia lebih halus. Sebab tu lah Rasulullah kalau panggil sahabat, ya Umar, labbaika ya Rasulullah. Nampak? Ya Abu Bakar, labbaika ya Rasulullah. Depa akan jawab dengan perkataan labbaik. Depa tak kata na'am. Nampak? Mana perkataan labbaik ni lebih sopan. Maka perkataan labbaik ini diguna sampai hari kiamat. Di padang mahsyar itu, bila malaikat tanya siapa yang perang sabil, maka berkatalah Sayyidina Osman, labbaik. Lalu dia bagi kepada dia bendera. Dia bagi kepada dia bendera, maka turutlah bersamanya golongan yang infak, golongan yang apa, yang mengeluarkan hartanya itu untuk perang sabil. Itu dia. Orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah ni untuk menegakkan Islam, maka mereka akan bersama dengan Sayyidina Osman. Sebab Osman ni orang kaya. Osman ni di antara orang kaya ketika itu. Osman bin Affan dia orang kaya. Dia menginfakkan tidak sedikit hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Maka orang-orang golongan yang munfik, orang yang membelanjakan jalannya pada kita sabil. Sabil ni macam mana kita kata? Macam buat sekolah, buat masjid, buat rumah anak yatim, buat orang tua-tua, kan? Ni semua dipanggil sabil lah. Dipanggil fi sabilillah. Kan? Orang berdakwah, orang berhutang, kan? Orang yang fakir miskin ini dipanggil sabil. Fi sabilillah. Orang yang mengajar, ni. Jadi orang-orang kaya yang mengeluarkan sebahagian daripada hartanya untuk bagi kepada sabilillah ni, ini mereka akan bersama dengan Sayyidina Osman pada mahsyar itu, masuk syurga. Malaikat tanya lagi, siapa dia wali Allah, wali-wali Allah? Siapa dia wali-wali Allah? Lalu kata Ali, labbaik, saya. Wali-wali Allah. Maka semua wali-wali Allah ini akan ikut Sayyidina Ali. Wali ni siapa? Bukan wali nikah. Wali nikah, wali adalah penguasa wali. Tapi wali di sini maksudnya kekasih Allah. Wali ni dia bawah sikit pada Nabi ya. Di bawah sikit pada Nabi, wali ni. Tu dia no. Dan wali ni kita tak ada nak kenal, wali. Nabi tak ada dah, tapi wali masih ada. Wali masih ada sampai hari kiamat wali. Dan wali ni kita tak dapat nak kenal wali-wali ni. Sebab perangai wali ni pelik sikit. Wali ni
Kata ulama, wali ni kalau orang kata dia gila, tu wali. Orang kata dia gila tak tahuan tu. Tu wali tu. Tapi orang nampak, oh Syekh Kabir baru tak tentu lagi. Sorban besar, jubah labu, tak tentu lagi. Tasbih di tangan, tak tentu lagi wali. Gitu. Itu kata wali ni. Wali ni dia istimewa. Wali ni kekasih Allah. Dia kata senang, Allah sayang kat dia. Wali ni Allah sayang kat dia. Allah sayang dekat dia. Dan Allah sayang kat dia pasal apa? Pasal apa Allah sayang kepada dia? Pasal apa Allah sayang kepada dia? Dalam hadis menyebut bahwasanya Allah sayang kepada orang yang menghampirkan diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyak mengerjakan amalan-amalan sunat. Ini yang membawa kepada sayangnya Allah kepada seseorang. Amalan sunat. Kalau kita buat amalan sunat ni banyak-banyak, insya-Allah Allah sayang. Yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Orang yang menghampirkan aku dengan bin nawafil dan mengerjakan amalan-amalan sunat hatta uhibbahu, sehingga aku cinta kepadanya. Apabila aku cinta kepada orang itu, aku menjadi pendengarannya, aku menjadi penglihatannya, aku menjadi tangannya, aku menjadi kakinya. Kata itu hadis sebut itu. Gitu. Sebab amalan-amalan sunat ni adalah amalan-amalan yang tidak ditekan, tidak dipaksa kepada kita pun. Tak buat tak apa. Kan? Tak buat tak apa. Kita buat wajib sudahlah. Tetapi tak ada keuntungan. Tak ada untung. Sebab apa? Kalau kita buat amalan wajib ni macam kita menjaga jual modal balik. Untung tak ada. Orang menjaga nak untung. Mana orang menjaga tak nak ambil modal? Modal RM1, jual RM1 mana boleh. Tak jadi gitu. Kena jual RM1 dapatlah untung sikit. Sunat tu lah. Jadi kalau kita tak mau buat kita kurang sunat, kita kuranglah keuntungan. Tu dia. Jadi apabila Allah Ta'ala kasih kepada seseorang itu, Allah kata kepada malaikat, wahai malaikat Jibril, kasih orang itu. Pokoknya aku kasih kepada dia. Bila Allah Ta'ala katakan malaikat Jibril itu, Jibril kata kepada semua makhluk, wahai semua makhluk, kasih kamu kepada si anu. Itu dia. Jadi arahan atas arahan. Arahan Allah kepada malaikat, arahan malaikat kepada semua makhluk-makhluk supaya mengasihi orang itu. Maka kalau orang itu dikasihi, wali lah tu. Dan kita tak tahu siapa wali. Bila mati baru tahu kata dia wali. Itu kita minta kepada Allah. Jadi orang yang mendapat darjah wali ini, maka dia punya ketua dia, imam dia ialah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia akan follow, dia akan ikut Sayyidina Ali masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin yang dikasihi Allah. Ni saya dah baca ini yang berlaku di apa? Di hari akhirat ini. Kemudian malaikat tanya lagi. Siapa yang kena bunuh secara zalim? Siapa yang kena bunuh secara zalim? Maka bangun Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kata labbaik. Sayyidina Husain. Siapa Sayyidina Husain? Cucu Rasulullah. Siapa cucu? Anak siapa? Anak Fatimah radhiyallahu anha dengan Sayyidina Ali. Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ni dia dibunuh secara zalim. Itu dia. Ini di malaikat tanya, siapa yang kena bunuh secara zalim? Maka kata Sayyidina Husain, labbaik saya. Tatualan lagi tanya, siapa yang kena bunuh, yang mati diracun? Jawab Sayyidina Hasan, labbaik. Jadi Sayyidina Husain ni kena bunuh. Sayyidina Hasan kena bunuh tapi diracun.
Sayyidina Husain ni dipancung kepala dia. Kan? Sebenarnya peristiwa pembunuhan ini telah pun Nabi bagi tahu. Nabi dah beritahu sebelum daripada Nabi wafat. Nabi kata Sayyidina Husain akan mati macam ni, Sayyidina Hasan akan mati macam ni. Cucu dan diri dia dah abang. Itu dia. Itulah Sayyidina Husain yang dipenggal kepalanya. Dipenggal kepalanya itu oleh Yahudi, lalu kepalanya itu disepak-sepak wallahi. Amat menyedihkanlah kita cakap benda ni. Sensitif sikit. Maka kata ulama, inilah sejarah permainan bola sepak. Bola sepak bermula dari situ. Sejarah bola sepak ialah sejarah daripada pembunuhan Sayyidina Husain ketika mana kepala beliau dipancung. Jadi menyedihkan. Saya kira kepala Sayyidina Husain ni katanya ada di Mesir. Ada di Mesir kepala dia. Badan utang lain, kepala utang lain. Cucu Rasulullah ni. Dan Sayyidina Hasan juga dia racun. Pada ketika itulah Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha kata, "Ya Allah, ya Tuhanku." Pada ketika itu, "Ya Allah, ya Tuhanku, kau hukumlah ya Allah dengan sehukum-hukumnya kepada orang yang telah menzalimi yang buat nanya anak aku ni." Maka Nabi SAW menegur, "Jangan wahai Fatimah." Ni contoh di mahsyar ni. Jangan. Hari ni bukan hari kita nak berbalah-balah. Hari ni biarlah Allah Ta'ala yang menjatuhkan hukuman kepada sesiapa yang layak untuk menerima hukuman. Kalau dia buat zalim, dia terimalah dosa dia tu. Kita bukan nak bantah-bantah ni, bukan nak kita nak berbantah-bantah, kita nak salah menyalah di mahsyar, bukan. Maka saya pertimbang pun senyap. Tu dia. Selimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kemudian malaikat tanya lagi. Siapa orang yang bertaubat? Siapa orang yang bertaubat dan dia tetap di atas taubatnya itu, selepas dia bertaubat, dia konsisten dengan taubatnya itu, mana dia tidak mengulangi kesalahan dosa-dosa yang dilakukan selepas dia bertaubat kepada Allah Subhanahu. Bila kita bertaubat, kita jangan ulangi lagi kesalahan. Walaupun boleh lagi melakukan dosa. Gitu. Ada orang dia dah taubat buat lagi. Dia lepas dia bertaubat, dia buat dosa. Lepas tu taubat pula. Buat dosa, dia taubat pula. Memang boleh. Selagi mana nyawanya tidak berada di kerengkung. Di ghargharah kata Nabi. Nyawanya tak duduk di sini, duduk ghargharah. Ada ghargharah di sini nak taubat. No, ketika itu tidak diterima. Dan ketika mana matahari naik di sebelah barat, bila matahari naik di sebelah barat, baru nak bertaubat kepada Allah. Tubna ila Allah, kami bertaubat kepada-Mu ya Allah, wa raja'na, kami akan kembali ya Allah, wa nadimna ala ma fa'alna, kami menyesal apa yang pernah kami buat sebelum ini. Tak ada. Ini dua keadaan yang Tuhan tak terima taubat. Selagi mana roh kita tak sampai di ghargharah, matahari tak naik di sebelah barat, selama itulah pintu taubat Allah terbuka dengan seluas-luasnya. Tapi yang terbaiknya ialah apabila kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mengulangi lagi. Gitu. Tu dia panggil taubatan nasuha. Sebab tu Allah tu tak taubat dengan tambah dengan nasuha. Tubu ila Allahi taubatan nasuha. Taubatlah kepada Allah sebagai taubat nasuha. Taubat sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh ni. Gitu. Bukan taubat main-main, taubat sungguh-sungguh. Tak mau dah serik dah. Ya Allah. Aku yakin ya Allah. Aku yakin kepada-Mu ya Allah. Apabila aku buat dosa ni, aku hukum ya Allah, kau kifarah kepada aku ya Allah, kau bagi sakit kepada aku ya Allah, kau bagi kerosakan kepada aku, kau bagi kebakaran kepada aku, kau ambil anak aku,
Kau ambil isteri aku macam-macam lah. Musibah yang Allah timpakan kepada aku. Kita boleh rasa. Kita boleh rasa apabila kita kena hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu macam tak pernah yakin. Bila kena begitu, betul je main-main tu. Dia buat dosa ni. Cash Tuhan bagi kita dunia ni. Nasib baik Tuhan bagi kita dunia ni. Nasib baik kita buat dosa, Tuhan turun hukuman, kita masih di dunia. Bagaimana kalau kita di akhirat? Jaga-jaga duduk dalam kubur. Macam mana dapat? Tak ada lah. Duduk dalam dunia ni Tuhan bagi kifarah. Tuhan turun hukuman kita berupa kesakitan, kebakaran, kerugian, rugi tanaman, mati yang diternakan. Tak apa. InsyaAllah Tuhan akan beri ganti balik. Tuhan beri terima. Tapi kalau duduk dalam kubur tak guna lah. Lebih-lebih hidup pada masyad. No? Farji'na. Duduk di kubur tu. Duduk di akhirat. Farji'na. Ya Allah. Farji'na pula. Baliklah kami ke dunia. Lepas tu nak buat apa? Na'mal salihah. Kami nak jadi orang baik dah. Nak buat apa baik. Nak buat baik. Tak mau buat jahat dah. Tapi apa artinya ketika itu? Tu dia. Ni cerita orang yang bertobat yang mana Wahsy. Wahsy ni dia orang Yahudi. Dia orang Yahudi yang membunuh Sayyidina Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dia pembunuh upah. Pembunuh upah. Dia bunuh Sayyidina Hamzah ketika mana dia bunuh Islam. Tapi selepas daripada Islam dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu yang kita nasib dia baik. No? Bunuh pak menakan Nabi. Sayyidina Hamzah ni Nabi sangat sayang sebenarnya. Pak menakan dia yang paling Nabi sayang. Sayyidina Hamzah. Yang berani dia. Dia berani. Orang yang hati jitu keras. Berani. Tapi dia dibunuh dengan kejam oleh Wahsy. Maka selepas daripada dia masuk Islam, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka orang-orang yang bertaubat ini, maka dia akan berada di belakang Wahsy. Begitu. Itu dia punya ketua dia, Wahsy. Dia akan berada di belakang Wahsy. Taubat. Semin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa sekadar dulu insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi cerita tentang apa? Keadaan manusia-manusia di pada masyarakat yang akan mengikut ketua-ketua dia. Dia ada ketua-ketua dia. Sebab itulah bila kita melantik orang itu, kita bertanggungjawab. Kita tidak boleh lepas tangan. Tak boleh kata saya lantik aku suka dia. Dia pun dah kalau begitu. Kita sokong dia, kita bertanggungjawab. Ni nak pilihan raya ni. Ni nak pilihan raya ni. Kena hati-hati, jadi kita kena apa? Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Tuhan bagi hidayah kepada kita, beri kekuatan kepada kita untuk kita memilih pemimpin kita yang benar-benar nak jaga agama, nak jaga bangsa, nak jaga tanah air kita. Supaya tanah air kita ni selamat, agama kita selamat, masjid kita selamat, anak cucu kita selamat. Kita tak mau bangsa kita, tanah air kita ni dijajah kali kedua. Kita tak mau begitu. Kita tak mau. Jadi kita nak kena hati-hati lah. Jadi tiap yang kita pangkau tu, kita bertanggungjawab kepada Allah SWT. Sebab esok bangkit akhir esok dia akan ditanya. Jadi kita bismillahirrahmanirrahim, kita minta kepada Allah supaya apa yang kita buat itu yang terbaik. Jadi yang ibadat. Pangkau tak ibadat tu wajib. Bila hari ni wajib kena kita kena bunyi tadi di rumah saja. Allah Taala. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada masa yang akan datang. Cerita tentang orang-orang yang akan bersama dengan kepala-kepalanya di akhirat. Allah Taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma
حسنة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر